Bismillahirrahmanirrahim. Mana masjid? Jauh ni, ha? Jauh ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istayqaza laylah faqala subhanallah ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسيات في الدنيا عارية في الآخرة أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam terjaga tidur. Ummu Salamah isteri Nabi. Jadi dia meriwayatkan satu hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah dia. Dia kata satu tengah malam itu tiba-tiba istayqaza, Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi jaga, Nabi kata subhanallah, maha suci Allah, maza unzila laylah minal fitnah. Nabi kata, apalah satu fitnah yang Allah Subhanahu wa taala nak turun malam ni. Maza unzila minal khazain. Nabi kata, apalah satu khazanah kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala nak turun ke manusia umat aku ni. Man yuqizu sawahibal hujurat. Nabi kata, siapa boleh tolong pi gerak tuan-tuan punya bilik. Maksudnya ialah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Nabi kata, berapa banyaklah orang yang masa atas dunia berpakaian hebat, di akhirat tak ada pakaian. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak peringat kita tentang dunia akhir zaman adalah dunia yang penuh dengan fitnah.
Sama ada fitnah itu mai dalam bentuk limpahan khazanah, kekayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat akhir zaman ini hidup senang, kaya. Kaya itu menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan kepada mereka, dan ramai daripada kalangan orang yang hidup di akhir zaman ini tewas dengan ujian kesenangan ini. Nabi jaga tengah malam, Nabi terus sebut subhanallah, maha suci Allah, apalah fitnah yang Tuhan nak buat mai kepada umat aku ni. Apalah kekayaan yang Tuhan nak limpahkan kepada umat aku ini. Terus Nabi kata, siapa-siapa tolong Sa'd pergi gerak sawahibul hujurat, tuan-tuan punya bilik-bilik. Dalam Quran ada surah dia panggil surah Al-Hujurat. Hujurat itu plural, kata jamak kepada hujrah, kepada satu bilik. Al-Hujurat makna dia bilik-bilik, merujuk kepada bilik-bilik yang menjadi kediaman isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala buat mai dekat Nabi, mimpi umat dia nak kena ujian, nak kena fitnah, Nabi teringat pertama sekali kepada keluarga dia, kepada isteri-isteri dia. Nabi kata, tolong siapa-siapa pergi gerak daripada duduk tidur ni. Pasal apa? Pasal takut. Nabi kata, ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Takut manusia atas dunia hidupnya hebat, akhirat tak ada apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, takunu baina yaday sa'ah fitanun ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sudah hampir menjelang satu masa yang pada masa itu fitnah yang mai ni umpama malam yang gelap gelita. 1400 tahun dulu Nabi kata ada satu fitnah besar nak mai kepada umat dia, yang ni kita ni. Dan fitnah ni dahsyat dia sampai Nabi menggambarkan fitnah ini, ujian ini, ka qita'il laylil muzlim, macam satu malam yang gelap-gelamat. Fitnah itu ialah, Nabi kata, yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Akan jadi satu masa manusia bangkit pagi, dia Islam, dia beriman kepada Allah, petang dia kafir. Wal'iyazubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada manusia malam beriman, main masjid, mengaji, dengar ceramah dan sebagainya, pagi esok kafir. Yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin minad dunya. Nabi kata keadaan pada masa itu manusia jual akidah dia, jual agama dia kerana berapa duit aja harga dunia. Kerana sebuah percintaan satu budak perempuan Melayu Islam, tinggal Islam masuk Kristian misalnya. Kerana janji habuan bulanan tengah 2,000, 3,000 ringgit sebulan, orang boleh tinggal agama.
Benda ni disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun dulu. Nabi kata bila berlaku keadaan ini, bila jadi keadaan ini, inilah fitnah umpama malam yang gelap-gelaman. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat daripada Al-Hasan radhiyallahu anhu, kana yaqul, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusbihu ar-rajul muharriman li dami akhihi wa 'irdihi wa malihi wa yumsi mustahillan lahu wa yumsi muharriman li dami akhihi wa 'irdihi wa malihi wa yusbihu mustahillan lahu, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, akan berlaku di akhir zaman satu laki-laki bangkit pagi dalam keadaan dia jaga. Dia mengharamkan diri dia daripada tumpah darah saudara seagama. Dia bangkit pagi, dia jaga diri dia daripada merosakkan maruah dan kehormatan saudara seagama. Dia bangkit pagi dalam keadaan dia mempertahankan, dia tidak samun, dia tidak rampai, dia tidak ambil harta saudara dia yang seagama. Dia bangkit pagi dalam keadaan dia jaga benda-benda macam ni. Dia make sure, dia pastikan hari ini dia tak akan bunuh saudara seagama. Dia pastikan hari ini dia tak akan buka aib dan jatuhkan maruah saudara seagama. Dia bangkit pagi, dia pastikan hari ini dia tidak akan ambil harta saudara seagama, tidak dengan cara yang betul. Nabi kata wa yumsi mustahillan lahu, petang aja dia menghalalkan segala-galanya. Dia orang Islam, dia bunuh orang Islam. Tuan-tuan, malapetaka besar duk jadi di Syria lah ni. Anak tuan-tuan ramai mengaji di Syria. Dulu pergi mengaji lah, dah balik dah. Lah duk mengaji lagi, tak balik lagi. Tuan-tuan dengar macam-macam cerita, yang semua cerita itu pun tak ada siapa boleh pastikan kesahihannya. Pokok pangkalnya apa yang berlaku di sana disebut oleh Nabi 1400 tahun dulu. Pokok pangkalnya apa yang jadi di Syria pada hari ini, ada satu benda yang Nabi SAW takut jadi 1400 tahun dulu. Kejadian apa? Kejadian Islam bunuh Islam. Satu sumber berita mai kata sebenarnya pertelagahan itu adalah pertelagahan di antara Sunnah dan Syiah. Itu satu sumber. Betul tak tahu. Siapa yang memulakan cerita itu tak tahu. Tapi cerita itu tersebar dengan cepatnya dan membangkitkan kemarahan dua-dua pihak. Kalau Syiah tidak buat benda tu, dia dituduh kata buat, dia pun marah. Kalau golongan Sunnah percaya kata benda tu betul, maka golongan Sunnah marah kepada Syiah, yang berakhir dengan masing-masing nak bunuh hang aku. Siapa yang merencanakan benda ni di sebalik ni, wallahu a'lam. Yang pastinya mereka musuh Islam. Sentimen Sunnah dan sentimen Syiah dimainkan dengan cukup hebat. Orang yang mendakwa kata dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila dengar berita kata hak duk bunuh, hak duk sembelih orang Islam di Syria itu adalah orang Syiah, dia marah dekat Syiah ni, tak tahu nak apa. Orang Syiah yang tak buat benda tu, mana tahu dia tak buat sungguh. Bila dituduh kata dia buat, kalau kita tak buat satu benda, orang tuduh kita buat, marah kita macam mana? Pokok pangkalnya orang Islam hari ini dihidangkan dengan sumber-sumber berita yang tak tahu, yang tidak pasti kesahihan dia. Itu satu tajuk. Satu sumber kata
Yang duk mengamuk, duk semelih orang Islam di Syria pada hari ini adalah budak-budak yang dulunya gelandangan. Budak-budak yang terbiang, tak ada mak, tak ada apa, duk melewang ke tepi jalan. Hafiz al-Assad, bapa kepada Bashar al-Assad, presiden lah ni, yang bantah ketegang tak mau turun ni, bapa dia dulu kutip budak-budak ni, pergi bubuh di satu asrama, dia train budak-budak ni menjadi pasukan tentera elit yang sanggup buat apa saja untuk membalas jasa dia. Dan mereka ni kononnya dia lepaskan untuk pergi laksanakan kehendak Toki dia. Satu sumber, kesahihannya juga samar-samar. Pokok pangkalnya apa dia? Pokok pangkalnya ialah yang duk jadi hari ini Islam bunuh Islam. Itu yang jadi. Apa asbab dia, apa sebab musabab dia, tak ada siapa boleh bangkit berdiri, buka kancing baju, habang dia tahu perkara sebenar. Tak ada. Kerana tidak ada satu pun yang pasti, melainkan yang pasti itu ialah malapetaka ini satu fitnah yang dah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Satu orang manusia bangkit pagi, dia pastikan dia sepanjang hari ini tidak akan tumpah saudara yang seagama dengan dia. Dia bangkit pagi-pagi, dia pastikan diri dia sama sekali tidak akan membuka aib dan memalukan dan merosakkan maruah dan kehormatan diri saudara dia. Dia bangkit pagi-pagi, dia nak pastikan diri dia satu hari ini dia tidak akan ambil harta saudara yang seagama melainkan dengan cara yang betul. Tiba-tiba sebelah petang dia menghalalkan semua tu. Dia bunuh saudara yang sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan daripada hadis yang kita baca ni, satu, menjelang akhir zaman banyak fitnah besar akan jadi. Yang kedua, fitnah ataupun malapetaka paling besar ialah fitnah murtad, orang Islam tinggal Islam. Yang ketiga, fitnah besar ialah apabila orang Islam sanggup dan tergama untuk tumpah darah, untuk berbunuh-bunuh di antara sesama Islam. Oleh itu, beringatlah, sedaya upaya kita kuatkan iman, tambahkan ilmu, tingkatkan kesedaran beragama supaya kita tidak terjebak di dalam perangkap yang dibuat oleh musuh-musuh Islam ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam, falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hari ini sudah 13 Syaban. Ramadan is around the corner. Ramadan ni dekat sangat. Manfaatkan Ramadan yang nak mai pada kali ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid pada tiap-tiap Ramadan 10 hari. Sebulan puasa Nabi ambil 10 yang akhir untuk Nabi banyakkan masa di masjid. Falamma kana al-'am allazi qubida fihi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati hari wafatnya, i'takafa 20 yawman, Nabi beriktikaf 20 hari. Daripada hadis ni dapat kita ambil satu kesimpulan besar. Makin berumur kita, hendaklah semakin banyak ibadat kita. Bukan makin berumur, makin tua, makin kurang ibadat, bukan. Sebaliknya Nabi SAW dia biasakan sepanjang Ramadan itu 10 akhir itu waktu iktikaf.
Tapi menjelang wafat Nabi, tahun-tahun yang menjadi tahun akhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tambah jadi 20 malam beriktikaf di masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada Al-Aswad radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Jundaban yaqul ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw lailataini atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia kata dia dengar satu sahabat Nabi yang bernama Jundab radhiyallahu anhu kata, sahabat Nabi ni ada nama Jundab, ada nama Jundub. Kata Jundab, dia kata ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailah au lailataini. Jundab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menderita sakit. Ini bukan bulan Ramadan, bulan biasa, dekat nak wafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit nak wafat, falam yaqum lailah au lailataini, Nabi cuma tidak bangkit sembahyang tahajud 1 atau 2 malam sahaja. Dekat sangat nak wafat ni, tak boleh tahan sakit, Nabi miss 1 atau 2 malam sahaja daripada sebulan malam yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita yang kata sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan sunnah sembahyang malam ini? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan perbetul diri dia seorang, dia jaga keluarga semua. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tusalliyani? Faqultu ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, fa idza syaa'a an yab'athana ba'athana. Fansarafa hina qulna dhalik wa lam yarji' ilayya syai'a. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم أو كما قال. Ali bin Abi Talib cerita, dia kata malam tu Nabi bangkit, Nabi pergi gerak Ali dan juga anak dia Fatimah, suruh bangkit sembahyang malam. Nabi ni dia bukan nak pelepas dia seorang, dia nak dalam syurga esok dia sama dengan keluarga yang dia sayang. Kita hari ni sama tuan-tuan, kalau kita sayang bini kita, kalau kita sayang anak kita, kita ajak mereka jadi baik sama dengan kita. Kalau kita sayang mereka, kita tak tinggal mereka dalam hal agama ni. Kita gerak mereka bangkit semayang, terutamanya semayang fardu subuh. Bukan kita saja pukul 5 bangkit main masjid, kita bangkit gerak anak cucu kita, bangkit semayang sekali. Pasal apa? Tok gerak hang, ayah gerak hang, pasal ayah sayang kat hang. Beritahu yang tu kat mereka. Pasal ayah nak masuk syurga, ayah nak hang ada sama dengan ayah. Ayah bukan nak pelepas tengkuk ayah saya. Ayah tiap-tiap hari pergi semayang di masjid, lepas semayang ambil sunnah i'tikaf lagi dalam masjid, tunggu sampai matahari naik dan sebagainya, balik singgah kedai kopi, koyak roti canai banjir apa 2-3 kepin, balik rumah, anak cucu tak semayang subuh. Kita tu bagus dah, hayat muka jernih elok dah kita ni, anak cucu macam mana? Anak ada makan nasi seperiuk dengan kita tu, semayang subuh ke tak ke dia? Kita main masjid tu bagus, anak tak semayang tu macam mana?
Bukan tak boleh main masjid, tapi nak pastikan anak tu semayang tu macam mana. Kita seorang ke nak masuk syurga esok ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi tak buat begitu. Ali bin Abi Talib, menantu Nabi, sepupu Nabi, bapa yang benih dia melahirkan cucu Nabi yang Nabi cukup sayang. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimata bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailah. Satu malam dia kata Nabi mai di rumah kami, Nabi gerak aku dengan Fatimah suruh bangkit semayang malam. Rumah Ali dengan Fatimah tang mana tuan-tuan? Kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ni, makam Nabi duk balik di belakang makam Nabi ni tuan-tuan tengok ada satu pangkin tinggi, dia buhrak Quran. Pangkin tu dia panggil pangkin Ahlus Suffah, geng-geng Abu Hurairah, geng-geng yang susah-susah ni, mereka duduk situ. Balik belakang pangkin tu, dalam jerjak ada makam Nabi apa semua, dalam tu rumah Fatimah. Nabi bangkit keluar daripada rumah dia, mai belah belakang ni, mai dekat rumah Fatimah ni, panggil Sayyidina Ali, panggil Fatimah bangkit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tusalliyani? Nabi kata, hampa semayang tak lagi? Nabi nak pastikan anak dia, Nabi nak pastikan menantu dia yang dia cukup sayang ni. Baru malam kemarin kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari mai duduk berdiri di depan rumah Fatimah ni. Nabi tanya, mana dia luka? Mana dia luka? Nabi kata, mana dia budak nakai ni? Mana dia budak nakai ni? Perkataan luka budak nakai ni merujuk kepada cucu Nabi yang bernama Husin bin Ali. Nabi main di halaman rumah ni, rumah Fatimah, rumah Ali ni. Nabi tanya, mana dia luka? Mana dia cucu aku hak nakai ni? Mana dia? Mana dia? Dosa Husin lari keluar mai daripada dalam rumah mai. Nabi dukung dia, Nabi peluk dia, Nabi cium dia. Nabi kata dekat, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah cucu aku ini dan sayangilah orang yang sayang dia. Hadis yang nak tunjuk kepada kita betapa Nabi SAW ni, dia family man. Dia family man. Dia orang yang sayang keluarga. Bukan Husin tu saja, bukan Hasan tu saja Nabi sayang. Mak bapak Hasan dan Husin ni, Ali dan juga Fatimah ni pun Nabi sayang. Nabi pergi gerak dua-dua ni malam-malam. Nabi tanya, ala tusalliyani? Hampa dua orang bangkit semayang tak lagi? Faqultu ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, fa idza syaa an yab'athana ba'athana. Ali ni tak tahu apa mood, tak apa elok malam tu. Bila Nabi mai duk gerak, dia suruh bangkit semayang malam, dia jawab daripada dalam rumah tu. Dia kata, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah. Dia kata, ya Rasulullah, nyawa kita ni duk ada di tangan Allah. Dia kata, fa idza syaa an yab'athana ba'athana. Kalau Tuhan nak bagi kita jaga, dia bagi kita jaga. Oi, cakap lagu tu. Nakai juga yang kata Ali ni. Nabi pergi gerak dia, suruh dia bangkit semayang malam. Tak tahu mood apa, dia pun manusia. Mood apa tu malam tu, jawab pada dalam rumah tu. Saya dengar ceramah, Allah yarham Al-Fadil, Ustaz Fadil Noor dulu ada satu ceramah zaman. Cerita kata satu budak nakai pergi menikah dengan anak tok guru. Jadi nak buat macam mana cinta, jatuh cinta dekat anak tok guru, tapi dia ni tok garu. Jadi bila menikah dengan anak tok guru ni, cuak tu ada jugalah pasal menikah duduklah rumah tok guru ni kan. Dia ni jenis culah, subuh pun tak bangkit. Jadi malam tu tidur ni, malam pertama tidur rumah pak mentua, rumah tok guru ni duduk, ish lagi aku tak jaga pagi esok. Dia kata dia jenuh lah duduk rumah tok guru ni. Allah yarham Ustaz Fadil Noor. Mai pak mentua ketuk pintu bilik,
Ni yang pengantin ni baru menikah ni, ketuk pintu bilik, jam dia mati, dia nak tanya pukul apa. Ketuk bangkit bang bertanak dalam bilik tu. Dia kata hak menantu tu ketuk pintu bilik, Allahu Akbar, Allah, bang tu dia kata subuh dah kan, pasal lagu awal lagi, dia tak dan semayang tahajud tak apa. Uji mata spikui, duk ada tik mata, yang mayang tak ada, apa tak ada, ni terlebih sangat. Apa tujuan dia buat cerita tu tak tahulah kan. Dia nak abang kata kadang-kadang orang ni sampai lagu tu, dia tu tak apa baik, tapi nak tunjuk baik tu, bila nak tunjuk tu jadi terlebih daripada orang lain lah. Mama ketuk pintu nak tanya pukul berapa, dia bang bertanah dalam bilik. Tapi Ali bin Abi Talib ni taklah teratur. Cuma malam tu bila Nabi pergi tanya, ala tusalliyani, hampa tak semayang lagi ke? Dia jawab, ya Rasulullah, nyawa kita ni Allah pegang. Kalau Allah nak kita jaga, Allah bagi kita jagalah. Ambil. Fansarafa hina qulna dhalik. Nabi bila dengar macam tu, Nabi beralih pergi. Nabi dengar jawapan tu kecil hatilah. Macam kita jadi mak pak lah, rindu ke anak ni, teringat anak lama tak balik kan, telefon anak duk Kuala Lumpur no, Assalamualaikum, kata anak pun kata Waalaikumsalam. Mak ni pun kata lah, hang lama tak balik, semalam mak mimpi kat hang. Mak ni cakap tu nak suruh lah anak balik tengok dia. Anak ni bangang pergi jawab ke mak ni apa lah, dia kata, mak saya bukan tak balik, saya betul-betul sibuk lah ni, bukan lah mak, ingat dalam 3-4 bulan ni mak saya tak balik. Mak ni jawab apa, tak apalah mak kacau hang lah, Assalamualaikum. Kecil hati lah tu. Tak apa, mak kacau hang lah, Assalamualaikum. Ni pun Nabi pergi gerak bangkit pergi jawab lagu tu, jawab Nabi tak kata apa. Fansarafa hina qulna zalik. Ali kata, aku jawab lagu tu, Nabi beralih pergi. Kecil hati lah tu. Walam yarja' ilayya syai'an, Nabi tak jawab sepatah pun, Nabi beralih pergi. Summa sami'tuhu wa huwa muwallin. Ali kata dah beralih pergi dah, dengar bunyi di mulut Nabi, dia kata. Dia tak jawab masa kata tu, dia beralih pergi dah, sambil duk pergi tu bunyi. Yadribu fakhizah, sambil dia tepuk paha dia, sambil Nabi tepuk paha dia ni, dia kata wa huwa yaqul, Nabi baca satu ayat. Nabi kata wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ayat 54 surah Al-Kahfi. Nabi tak cakap banyak, sepotong ayat dia bagi. Dan adalah manusia itu jenisnya banyak membantah. Nabi pergi. Ali dengar ayat tu, bangkit biar semayang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak pesan diri saya, nak pesan tuan-tuan semua, Ramadan nak mai dekat kita ni, manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tak tahu adakah Ramadan ini akan menjadi Ramadan penghabis kita, tak tahu. Ni ada lagi 2 minggu ni pun tak tahu, tak tahu. Kalau ditakdirkan dan jangan sia-siakan Ramadan itu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 238. Muka surat 238. Kita masih lagi berada di dalam hadis yang panjang lebar yang menceritakan kepada kita perbualan di antara Umar Al-Khattab dengan Huzaifah bin Yaman. Hadis tu kalau kita baca balik, dia kata an Huzaifah qala Umar ayyukum yahfazu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, faqala Huzaifah ana. Qala Huzaifah fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi
yukaffiruha as-salah was-saum was-sadaqah wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Faqala Umar, lastu an hadha as'aluk walakin 'anil fitnati allati tamuju kamaujil bahar. Kita sampai tang tu hak kita baca 2 bulan lepas. Maksud dia apa dia? Hadis daripada Huzaifah bin Yaman, kata dia Umar Al-Khattab pada satu hari duduk depan sahabat-sahabat. Umar kata, siapa di kalangan hampa semua ada hafal apa-apa hadis daripada Nabi SAW tentang fitnah? Sahabat, sama-sama sahabat ni, mereka tahu, kata tak ada satu manusia yang tahu semua benda daripada Nabi. Maka di kalangan sahabat ni mereka share. Aku tahu, aku ceritakan hang, hang tahu, hang ceritakan aku. Ini kehidupan sahabat Nabi. Berbeza dengan kehidupan kita hari ni. Kita rasa kita tahu lebih, kita nak condemn orang yang tak tahu. Itu kita. Sahabat Nabi dah. Sahabat Nabi dia tahu, kata ilmu dia tidak menyeluruh, tidak mencangkupi semua. Maka apa dia tahu, dia cerita kat sahabat lain tahu apa, cerita kat dia. Umar Al-Khattab, satu orang kanan Nabi SAW. Umar boleh duduk di depan sahabat ramai-ramai, Umar boleh tanya. Umar kata, siapa di kalangan hak ada ni yang ada dengar hadis daripada Nabi SAW tentang fitnah, tentang ujian akhir zaman? Huzaifah kata, saya ada tahu, Nabi ada sebut fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarih. Huzaifah kata, ada sekali Nabi bagi tahu manusia akan diuji, akan dipitnah dengan bini dia. Manusia akan dipitnah dengan harta benda dia. Manusia akan diuji dengan anak dia. Manusia akan diuji dengan jiran dia. Ini 4 benda boleh menyebabkan satu orang manusia itu diuji dan kalah ujian. Bila Huzaifah bin Yaman bagi tahu macam tu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bagi tahu. Dia kata, bukan itu yang aku maksudkan. Itu tak ada apa-apa. Pasal apa? Pasal benda tu yukaffiruha as-salah was-saum was-sadaqah wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Kalau hal-hal yang macam tu itu kecil, Umar kata. Kalau sekiranya kita rajin semayang, kalau sekiranya kita rajin puasa, kalau kita ni rajin duk bagi sedekah, kalau kita rajin duk buat amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita rajin duk buat benda baik, dia mengkifaratkan dosa-dosa hak sikit-sikit ni. Bini kita ni bantah sikit-sikit, bantah sikit. Yang kata bantah sikit ni macam mana? Kita ni sejak-sejak duk pakai kepiah putih main mengaji ni, kita kata kat bini kita, kata kalau boleh korangkan pakai baju bunga-bunga, boleh tak? Kita ni aduk main mengaji ni, boleh tak kalau boleh pakai tudung labuh? Boleh. Kita ni macam tu. Bini kita jawab balik kat kita, Allah, dia kata, abang pakai bunga sikit-sikit ni takkan tak boleh kot. Saya tengok ustazah bini ustaz tu pun baju bunga. Dia pergi jawab lagu tu, bantah sikit. Umur kita ni herot muka tak kira dah. Marah pasal apa? Pasal suruh dia pakai baju hitam macam tu Arab pakai tu. Dia nak pakailah bunga sikit-sikit. Umur yang tu pun jadi pasal kecil hati, herot muka, sampai tak mau nak bercakap dengan bini. Maka bini ni menjadi fitnah, menjadi ujian kepada dia. Ujian yang sikit-sikit macam tu, dia kata kalau kita rajin duk bangkit semayang malam dan sebagainya, dia mengkifaratkan benda-benda tu. Umar Al-Khattab kata, bukan tu yang aku nak tahu ni apa dia. Dia kata, walakin anil fitnah allati tamuju kamaujil bahr. Yang aku nak tahu ni, ada tak ada Nabi pernah cerita fitnah yang cukup dahsyat. Kalau diumpamakan, dia ni macam satu ombak yang besar timpa mai ke kita. Ada tak ada Nabi bagi tahu satu fitnah besar, yang fitnah tu dia mai kat kita macam ombak mai setinggi berapa meter ni? Ada tak ada Nabi pernah cerita macam tu? Qala ya amiral mu'minin inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Qala Umar ayuftahu am yuksar? Qal bal yuksar. Ayat tu kita nak baca pada malam ini. Maksud dia apa dia? Kata Huzaifah, ya amiral mu'minin,
muka surat 238. Huzaifah kata, ya Amiral Mukminin, bahwasanya antara engkau dan fitnah yang gelombang macam gelombang laut besar itu ada satu pintu yang mughlaq, pintu yang terkunci. Maksudnya Huzaifah nak habaq dekat Umar, hantar saya takut benda ni. Pasal apa? Fitnah besar hak nak jadi ni, antara fitnah tu dengan hang ada pintu. Dia beritahu. Dan kata dia, kerana tidak jadi fitnah dan huru-hara haru biru itu dengan sebab Tuhan hamba, dia kata lagi Tuhan duk ada, fitnah besar ni tak akan jadi. Pasal apa? Ada satu pintu duk tahan benda tu daripada mai. Maksud Huzaifah apa dia? Pintu tu ialah Umar. Maknanya dalam kata lain, Huzaifah ni kata, ya Amiral Mukminin, Tuan tak payah takut, pasal Tuan menjadi pintu yang menghalang fitnah besar mai. Cuma masalah dia apa dia? Pintu tu ada orang nak mai buka ke, ataupun ada orang nak pecahkan pintu tu, itu nak tahu. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, adakah dibuka pintu itu elok-elok atau dipecah? Umar ni bila tahu, kata pintu tu dia kata pintu tu, adakah ada orang nak mai buka elok-elok ataupun dia akan dipecahkan? Jawab Huzaifah bin Al-Yaman, katanya bahkan dipecahkan. Huzaifah jawab dekat Umar, dia kata pintu itu maksudnya hang akan dipecahkan. Maksudnya apa? Hang akan dibunuh. Nabi habaq kat aku benda ni. Yakni apabila mau zahir kacau bilau dan haru biru perang Islam sama Islam itu, maka berlakulah benda ni, disabdakan oleh Nabi SAW, dimulai dengan kematian Umar. Mula dengan Umar mati itu, bermulalah fitnah Islam bunuh orang Islam. Akan sebagai mati Umar itu bukan mati biasa, bahkan mati kena bunuh. Umar Al-Khattab tidak mati sakit dan sebagainya, sebaliknya orang bunuh dia. Maka jawab Huzaifah itu, mati Tuan hamba, mati kena bunuh. Apabila dengar oleh Umar Al-Khattab akan kata Huzaifah itu, lalu kata dia, qala izan la yughlaq ila yaumil qiyamah. Maka kata Umar Al-Khattab, kalau macam tu, kalau mula zahir fitnah itu dengan mati aku kena bunuh, nescaya tidak terkunci huru-hara itu sampai kiamat. Umar kata, kalau aku kena bunuh dan bermula fitnah besar, fitnah itu sampai kiamat akan jadi. Tuan-tuan, yang kata Huzaifah bin Al-Yaman ini dalam hadis disebut penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat hadis yang macam-macam ni Nabi cerita kat dia. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, orang-orang yang kanan ni tak tahu, Huzaifah tahu. Maka dia ni penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia bagi tahu, Umar dengar kecup perut. Pasal apa? Pasal dia menyimpan beberapa rahsia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, yakni kemudian daripada zahir perang sama Islam itu, selepas daripada mati aku, maka tidaklah akan berhenti perang Islam sama Islam itu sampai kiamat. Itulah yang kita duk tengok pada hari ini di Syria ini, satu episod yang sangat malang berlaku dalam sejarah umat Islam. Pelarian Rohingya itu kena bunuh dengan orang kafir. Walaupun yang kena bunuh itu Islam, tetapi yang membunuh itu kafir. Berbeza kes yang jadi di Syria ini, yang membunuh dan yang kena bunuh adalah orang Islam. Episod yang sangat malang dalam sejarah Islam yang kita duk baca-baca dah, ini di antara episod yang paling malang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dalam Sahih Al-Bukhari, dia cerita pagi kematian Umar Al-Khattab itu. Hadis riwayat daripada Amru bin Maimun.
Dia kata inni laqaimun ma baini wa bainahu illa Abdullah bin Abbas ghadata usiba. Amru bin Maimun kata pagi Umar ditimpa musibah, pagi Umar kena bunuh waktu sembahyang subuh. Rawi hadis ini Amru bin Maimun, dia kata antara aku dengan Umar ni dekat aja, selang antara aku dengan Umar ni seorang aja. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Maknanya dia duduk saf depan, dekat imam. Dia kata antara aku dengan Umar hak jadi imam sembahyang subuh tu, antara aku dengan Umar cuma Abdullah bin Abbas saja ada. Maknanya aku witness, aku menjadi saksi besar dalam kes pembunuhan Umar ini. Aku tengok benda ni satu-satu kejadian dia. Dia meriwayatkan hadis ini dan disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Dia kata wa kana iza marra baina as-saffain. Dia cerita balik. Pagi itu dia kata Umar berjalan mai di antara saf-saf yang ada ni. Dia mai nak jadi imam. Pada masa tu dia khalifah. Dia mai duk lalu celah-celah saf yang orang berdiri untuk nak sembahyang subuh. Dia kata wa kana iza marra baina as-saffain qala Umar istawu. Umar sambil duduk berjalan nak pergi jadi imam tu, Umar kata dah istawu. Apa maksud dia? Samakan saf. Itu sunnah Nabi daripada zaman Nabi lagi. Imam sebelum jadi imam dia kena seru supaya orang samakan saf. Macam-macam bentuk sebutan direkodkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi pernah sebut sawu sufufakum. Sawu maknanya samakan, sufufakum saf-saf kamu. Fa inna taswiyatas sufuf, kerana samanya saf itu min iqamati salah, itu sebahagian daripada pahala sembahyang. Nabi sebut yang tu dulu. Umar Al-Khattab di antara sahabat Nabi yang cukup particular tentang saf yang sama ini. Sampai ada riwayat kata dia sampai cabut pedang dibubuh di tumit orang yang ujung belah kanan, dia tarik. Dia nak pastikan tumit orang yang nak semayang ni sama. Pasal apa? Pasal Nabi kata tidak sama saf itu menyebabkan tidak samanya hati sesama hamba. Kalau saf benda yang mudah nak jaga pun hamba tak boleh nak sehati jaga dia, benda besar hamba lagi tak boleh nak sehati dan sekata. Maka Umar Al-Khattab dalam hadis cerita pagi kewafatan dia, Amru bin Maimun bawa mai benda ni. Umar mai berjalan di antara saf yang ada ni, dia kata istawu, samakan saf hatta iza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara. Setelah Umar pastikan tidak ada khalal, tidak ada ruang di antara orang-orang yang duduk berdiri dalam saf ni, semua duduk rapat, elok, saf pun sama, taqaddama, baru dia pergi tempat imam, fakabbara, dan dia takbir Allahu Akbar sembahyang subuh. Itu cerita Amru bin Maimun. Dia kata tiba-tiba tengah dia dah duk baca surah dah, fasami'tuhu yaqul qatalani au akalanil kalb. Tengah dia duk jadi imam sembahyang dah, semua orang dah duk qiyam dah sembahyang dah, dia dah duk baca surah dah, tiba-tiba Umar sebut, Umar kata qatalani, orang dah bunuh aku. Dia sebut macam tu. Au akalanil kalb, dia kata anjing dah tokak aku. Dia sebut anjing ke orang hak bunuh dia ni. Hina ta'anahu fatara al-ilju bisikin zata tarafain. Dia kata Umar ditikam oleh pembunuh yang selepas dia bunuh, dia tikam Umar, dia cuba nak lari dengan sikin, dengan perak, dengan pisau tarafain yang mempunyai dua mata. Ni pembunuh ni mai bawa pisau ada dua mata. Dia gadak perut Umar Al-Khattab tengah duk jadi imam sembahyang. Lepas dia gadak perut, dia nak lari keluar.
la yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan ila ta'ana. Dia nak keluar tu, siapa duk kiri kanan dia tikam semua. Dia sudah jadi jebat derhaka. Jebat marah pasal Sultan bunuh abang tuah dia. Dia pergi turun di Pekan Melaka tu, dia mengamuk. Yaminan wa shimalah, kanan kiri semua dia radak habis dengan kerih betuah dia. Kan? Pembunuh Umar ni bila dia radak, dia tikam perut Umar tu, dia nak keluar, dia nak meloloskan diri dia keluar daripada jemaah semayang ni. Siapa duk kiri kanan dia tu, dia tikam semua. Hatta ta'ana 13 rajulan, 13 orang kena tikam pagi itu. Mata minhum 7 mati. 13 yang kena amukkan dia ni 7 mati. Falamma ra'a zalika rajul minal muslimin taraha alaihi burnusan. Satu orang bila tengok dia ni duk cuba nak lari ni, dia ambil dia punya burnus, baju bulu yang dia pakai ni, dia ambil, dia lempar pi. Falamma zanna al-ilj annahu ma'khuz nahara nafsah. Bila kena baju tu tutup muka dia, dia tak boleh nak ni, dia pakat-pakat pipu. Dia rasa dia ni ma'khuz, dia rasa dia dah memang tak boleh lari, nak kena tangkap. Nahara nafsah, dia bunuh diri. Pembunuh Umar ini bunuh diri. Hadis menceritakan tentang pagi Umar Al-Khattab kena bunuh. Wa tanawala Umar yad Abdurrahman ibn Auf faqaddamahu. Umar Nuh yang kena perut merabak, darah duk membuak-buak keluar ni, dia capai tangan orang yang belakang dia ni, Abdurrahman bin Auf. Dia capai tangan Abdurrahman bin Auf, tarik mai, suruh sambung jadi imam. Tuan-tuan, sahabat punya jaga semayang sampai macam tu. Kita hari ni lipan bara tala mai tak cunggit lah. Tengah semayang fardu berhenti, tuang lari pergi cari penyapu, mai katok bumbang. Semayang fardu tak boleh berhenti, melainkan nyawa betul-betul terancam. Umar Al-Khattab kena tikam ni, sahabat masih dalam sembahyang lagi. Umar capai tangan Abdurrahman bin Auf, tarik mai, fataqaddamahu, mai faqaddamahu, mai dia ni ke depan. Faman yali Umar faqad ra'a allazi ara. Kata Amru bin Maimun, dia kata siapa juga yang duduk di belakang-belakang Umar pada pagi kejadian itu, faqad ra'a allazi ara, akan dapat lihat apa yang aku lihat. Dia kata, oi tuan-tuan, ini betul-betul tragik punya kejadian. Umar Al-Khattab, satu tokoh hebat daripada zaman dia belum Islam, hari dia masuk Islam, selepas dia jadi orang Islam, sehinggalah dia menjadi khalifah Islam. Dia satu tokoh hebat, mati macam tu. Wa amma nawahil masjid fa innahum la yadruna ghaira annahum qad faqadu sauta Umar. Hak duduk jauh-jauh, hak duduk belah tepi-tepi sana, tak tahu apa jadi. Depa tak tahu apa jadi. Cuma depa dengar suara aja, suara Umar. Dengar suara takbir, lepas tu dengar suara Umar kata qatalani, aku kena bunuh. Depa tak tahu apa jadi. Wa hum yaqulun subhanallah, subhanallah. Bila dengar macam tu, dalam masjid ni duk bunyi subhanallah, subhanallah. Fa shalla bihim Abdurrahman salatan khafifah. Abdurrahman bin Auf naik tempat jadi imam, dia pesudah, dia perhabis semayang subuh itu dengan cepat, dengan ringan. Baca bagi cepat bagi Umar duk darah duk keluar bok ni. Falamman sarafu qala Umar ya ibn Abbas unzur man qatalani. Bila habis bagi salam, Umar kata, dia kata, ya ibn Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, tolong saya pergi tengok siapa yang tikam aku, siapa yang nak bunuh aku ni. Fajala sa'ah summa jaa faqala ghulamul Mughirah. Ibnu Abbas pergi tengok, oh mati dah, bunuh diri. Dia patah balik mai dekat sini Umar, dia kata yang bunuh engkau ini budak Al-Mughirah, orang kafir, bukan orang Islam. Dia ni budak Al-Mughirah. Mughirah ni pun bukan orang Islam.
Budak suruhan dia yang mai bunuh. Qala Umar as-sana'. Umar kata budak yang kerja tukang haduk buat pisau tu, dia ni rupanya tukang buat pisau. Budak tu kah? Qala na'am. Ibnu Abbas kata ya, budak tu. Qal, kata Umar, qatalahullah. Sayyidina Umar ni dalam duk perut yang merabak, dia kata Allah binasakan dia. Laqad amartu bihi ma'rufah. Umar kata, aku selama jadi khalifah, aku suruh semua orang supaya jadi orang baik dan buat baik. Apa salah aku sampai mai buat kat aku macam ni? Alhamdulillahillazi lam yaj'al maitati biyadi rajulin yadda'il Islam. Ni dalam perut duk buak darah ni, dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak menjadikan kematian aku ini di tangan orang Islam. Alhamdulillah, bukan orang Islam yang bunuh aku. Aku boleh assume, aku boleh anggap kata orang Islam okey dengan aku. Yang hak depa ni kalau tak puas hati, memang nama pun kapiang. Al-kufru millah wahidah. Nabi kata kapiang ni agama satu Boleh buat kawan, percaya jangan. Nabi kata al-kufru millah wahidah. Kapiang ni bolehlah nama apa pun, apa agama pun, kalau bab nak lawan Islam depa bersatu. Boleh berkawan, boleh bermuamalat, jangan percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar kata alhamdulillahillazi lam yaj'al maitati biyadi rajulin yadda'il Islam. Alhamdulillah aku tidak mati di tangan orang Islam. Ringkas hadis tu dia kata apa? Fahtumila ila baiti. Orang usung dia bawa balik ke rumah dia. Fantalaqna ma'ahu. Sahabat-sahabat pakai ikut ramai-ramai pergi ke rumah. Wa ka'anna an-nas lam tusibhum musibatun qabla yawma idzin. Orang pada pagi itu jadi cemah, seolah-olah tidak pernah melihat musibah seperti itu. Ni dia jadi riuh rendah, dia jadi gawat, dia jadi kelang kabut, dia jadi macam-macam ni. Pagi Umar kena bunuh ni. Faqail yaqul la ba'sa. Ada yang tengok keadaan Umar tu, dia kata okey, insya-Allah Umar okey. Waqail yaqul akhafu alaih. Ada yang sebahagian bila masuk tengok Umar keluar mai, dia kata aku bimbang keadaannya. Fa utiya bin nabiz. Dalam keadaan darah duk membuak keluar ni, ada orang bawa mai anggur, perahan anggur. Fasyaribahu, bagi Umar minum. Fa kharaja min jawfih. Minum ya, terbit ke perut. Nak habaq teruknya luka dia, cedera dia tu. Dia bagi Nabi ayam perahan anggur, minum keluar ke perut. Summa utiya bil laban fasyaribahu. Dia bawa mai susu bagi dia minum. Fa kharaja min jurhi, keluar ke luka dia. Fa'alimu annahu mayyit. Bila tengok keadaan macam tu, dia tahu dah dia ni nak mati. Keadaan tu tahu dah dia tak akan tahan lama kalau macam ni. Masuk apa pun reject, tahu dah badan dia dah tak boleh terima apa dah. Fadakhalna alaih, kami pun pakat-pakat masuk pi tengok Umar. Waja'an nas, ramailah orang pakat turun pi. Faja'alu yusnuna alaih, semua hak pi puji dia. Waja'a rajul syabun, dia kata mai satu budak muda masuk mai tengok Sayyidina Umar. Faqala abshir ya amiral mu'minin bi busyrallah lak. Dia masuk tengok budak muda, dia kata abshir ya amiral mu'minin, bergembiralah wahai amiral mu'minin dengan kegembiraan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah pasal hang masa hidup dan jadi sahabat baik Nabi. Wa qadima fil Islam, hang di antara orang yang awal masuk Islam. Wa qad alimta summa walita, hang satu orang yang cukup alim, hang dilantik pula menjadi ketua. Fa'adalta, dalam tempoh dilantik jadi ketua hang sangat adil.
Ni yang Imam Nawawi kata apa? Kita bila mati, orang sebut di mulut tu, itu adalah satu ilham yang dicampak Allah ke dalam diri orang. Kita ni kalau orang baik, kita mati, orang habaq, kawan kita Polan bin Polan mati, automatik hak keluar di mulut tu, itu adalah ilham yang Allah campak. Kalau kita orang baik, spontaneously, spontan terbit di mulut orang ni, Allahu Akbar, hilanglah seorang. Orang yang kata macam tu, hak nak terbit secara spontan itu, Imam Nawawi kata ilham Allah campak. Demikian kalau yang mati tu orang tak elok, orang perangai wuduh, orang jahat, bila orang habang aja kata Polan bin Polan mati, terbit di mulut tu, eloklah mati dia ni, koranglah sikit, pergi jadi lagu tu. Jadi kata Imam Nawawi, dia kata apa? Pastikan kita masa hidup buat benda baik, supaya bila kita mati, ilham yang main dalam diri orang yang dengar berita kematian kita ni, benda baik keluar di mulut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, budak muda ni masuk pi, dia kata absyir ya amiral mu'minin, bergembiralah wahai amiral mu'minin, hang sudah jadi satu orang yang bagus. Ya amiral mu'minin, hang dan dapat peluang jadi sahabat Nabi, hang masuk Islam di antara orang yang awal, hang satu orang yang cukup alim, hang telah dilantik menjadi khalifah, dan hang berlaku adil sepanjang tempoh memerintah itu, bergembiralah. Summa syahadah, dan paling kemuncak engkau dapat mati syahid, dia kata. Qala, kata Umar Al-Khattab, kata Amru bin Maimun yang meriwayatkan hadis ni, dia kata habis budak tu kata, budak tu beralih nak keluar. Falamma adbara, apabila budak tu beralih nak keluar daripada bilik Umar duduk ni, izaruhu yamusul ard. Umar ni dalam keadaan duduk atas lantai terlentang, duk pegang luka ni. Mereka ambil kain serban bubuh, duk pegang ni. Budak hak mai duk puji dia ni beralih keluar. Dalam pada dia duk keluar tu, izaruhu yamusul ard. Budak ni pakai kain labuh. Budak muda ni hak masuk mai puji Umar ni, dia pakai kain labuh yamusul ard, duk heret atas tanah. Qala Umar, ruddu alayya al-ghulam. Umar ni dalam duk sakit tu, bila tengok tu, dia kata pergi panggil balik budak tu, panggil mai. Qala Umar, ya ibna akhi, irfa' thawbak. Umar kata, anak, kain angkat, jangan labuh macam ni. Tuan-tuan, benda tu kecil aja bagi orang yang nak mati, tapi bagi Umar Al-Khattab itu benda besar. Pasal apa? Pasal Nabi dah kata. Nabi kata, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Nabi kata, apa jenis kain yang melabuhi buku lali, itu bahagian api neraka. Dia dalam duk sakit ni, budak tu mai puji-puji dia beralih, dia nampak kain labuh, dia panggil balik. Dia kata, ya ibna akhi, irfa' thawbak, kain angkat, dia kata. Fa innahu abqa li thawbik, kerana pakai kain atas pada buku lali itu membersihkan pakaian kamu. Wa atqa li rabbik, dan menambah takwa kamu pada Tuhan. Tuan-tuan, yang kata sahabat Nabi ni, nak mati ni duk ingat lagi hak Nabi ajar, hak Nabi pesan, duk ingat lagi, duk pesan orang lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dirangkah, hadis ni panjang, tak baca Bahrul Mazi kita malam ni. Kemudian dipotong lagi hadis ni, Umar panggil anak dia, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Umar kata dekat dia, intaliq ila Aisyah ummil mu'minin faqul yaqra'u alayki Umar as-salam wa la taqul amirul mu'minin fa inni lastu al-yawm lil mu'minina amira. Dia panggil anak dia, pergi jumpa Aisyah, isteri Nabi. Pergi jumpa Aisyah, pergi bacakan salam kepada dia, Assalamualaikum. Dan katakan kepada dia, Umar ada hajat dengan dia.
Jangan habaq kata Amirul Mukminin, yang sampai salam Amirul Mukminin ada hajat. Kerana pasal apa? Fa inni lastul yaum lil mu'minina amirah. Ni dengan keadaan aku luka parah ni, aku bukan ketua kepada orang Islam lagi dah. Aku dah hilang kelayakan jadi ketua. Pi habaq dekat Aisyah, kata Umar kirim salam. Habaq dekat dia, aku ada satu hajat. Wa qul yasta'zinu Umar bin al-Khattab an yudfana ma'a sahibaihi. Pi habaq dekat dia, aku nak minta izin kalau boleh, kalau aku mati, tanam aku di tepi dua sahabat baik aku. Siapa dia? Nabi dengan Abu Bakar, suami dan juga bapa Aisyah radhiyallahu anha. Aku tak ada ingat lain lah. Ni aku duk ingat, aku nak mati, kalau aku mati aku ada satu benda aku nak minta. Apa dia? Minta izin. Izinkan aku dikebumikan di tepi Nabi dan bapa dia, sahabat baik aku dua orang ni. Yaqra alaik, maka Ibnu Umar anak dia pun pergi jumpa Aisyah, pergi kata yaqra'u alaiki Umar bin al-Khattab assalam wa yasta'zin an yudfana ma'a sahibai. Dia kata bapa aku Umar Al-Khattab minta izin agar dibenarkan kalau dia mati ke bumi sebelah dua sahabat baik dia. Aisyah radhiyallahu anha pula bila dengar macam tu, dia kata apa? Kuntu uriduhu li nafsi. Dia kata aku duk reserve tempat tu untuk aku. Pasal Nabi dikebumikan di rumah Aisyah. Kan tuan-tuan kalau baca lagi satu hadis cerita pagi Nabi wafat ni, sahabat-sahabat tak tahu nak tanam di mana. Sebahagian kata kita tanam di Baqi'. Yang lain kata apa? Nabi pernah pesan, Nabi-Nabi kalau mati tanam di mana dia mati. Dan korek lubang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah Nabi itu rumah Aisyah. Bila Umar minta nak tanam di situ, kata Aisyah, kuntu uriduhu li nafsi. Aku duk reserve, aku duk simpan tempat tu untuk aku. Pasal hak ujung tu Rasulullah suami aku, tepi Rasulullah ini Abu Bakar bapa aku. Aku teringin nak duduk sama dengan suami dan bapa aku sebelah ni. Wala usiranna bihil yaum ala nafsi. Tapi dia kata oleh kerana Umar minta, aku tidak akan selfish. Aku tidak akan penting diri aku sendiri. Entah boleh nampak tak cantiknya kehidupan para sahabat Nabi ini. Tolak ansur ni duduk di tahap paling tinggi. Unsur-unsur selfish, penting diri sendiri, tak ada dekat mereka ni. Umar main minta, dia sebut juga. Dia kata aku sebenarnya duk simpan tempat ni untuk aku. Tapi kerana yang minta ni Umar. Aku tahu Umar dengan Rasulullah macam mana punya rapat. Aku tahu Umar dengan bapa aku Abu Bakar As-Siddiq macam mana punya baik. Aku bagi tempat ni kepada Umar Al-Khattab. Dan dia dikebumi di mana? Di Baqi'. Tak kisah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Falamma aqbala qila haza Abdullah ibn Umar. Anak Sayyidina Umar balik pi tempat bapa dia di rumah tu, dia pun bagi tahu. Dia kata bapa Aisyah perkenankan, kalau sekiranya apa-apa jadi dekat bapa hari ini, dia perkenankan bapa dikebumikan di situ. Kata Umar apa dia? Alhamdulillah ma kana min syai'in ahammu ilayya min zalik. Dia kata alhamdulillah, tak ada apa yang penting bagi aku lah ni melainkan teringin nak dikebumikan sebelah Nabi dan sebelah Abu Bakar. Lain tak mah. Hampa mailah bagi apa pun tawaran dekat aku tak mah. Yang aku nak lah satu aja. Kebumikan aku di sebelah Nabi dan di sebelah Abu Bakar As-Siddiq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, direngkah 4 kali ringkah dah. Tak habis lagi. 2 muka lagi duk ada hadis ni. Ringkah lagi sekali. Akhirnya mati Umar Al-Khattab ini dan dikebumikan dia di tempat yang dia kehendaki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis tu kalau nak dibaca panjang lagi, dia cerita apa? Dia cerita dalam keadaan dia duduk kalang kabut tenat menghadapi sakaratul maut itu. Sahabat tanya dia, wahai Umar, sebutlah nama siapa nak ganti jadi khalifah. Umar jawab apa dia? Dia kata,
Aku tak boleh nak sebut siapa pun sebagai ganti aku. Melainkan kalau hampa nak juga aku sebut, aku boleh sebut beberapa nama orang-orang yang ketika Nabi SAW wafat, Nabi redha kepada mereka. Dia kata, aku tak akan tunjuk seorang siapa nak ganti aku. Aku boleh bagi tahu dekat hampa beberapa nama yang aku pasti masa Nabi wafat, nama-nama ni adalah nama orang-orang yang Nabi redha dekat mereka. Dia sebut apa? Fasamma Aliyan wa Osman wa Zubair wa Talhah wa Sa'dan wa Abdurrahman. Umar sebut 6 nama. Ini 6, dia kata aku boleh bagi endorsement, aku boleh endorse, aku boleh sahkan ini 6 orang Nabi sayang mereka ni, Nabi redha dekat mereka, tak ada sikit calak antara Nabi dengan mereka. Siapa dia mereka ni? Aliyan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Siapa mereka ni? Wa Osman, Sayyidina Osman bin Affan. Siapa mereka ni? Wa Zubair. Zubair mana? Zubair bin Awam. Siapa ni Zubair bin Awam ni? Birah Nabi, dia suami kepada Asma kakak kepada Aisyah. Dia sebut wa Zubair wa Talhah wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdurrahman bin Auf. Dia sebut nama ni, 6 orang. Dalam pada tempoh tu dia shortlist nama-nama tu. Shortlist, akhirnya naik Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah yang dikatakan tragiknya kejadian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mati kena bunuh. Nah, lepas itu kita masuk bab ma jaa fid dukhul 'ala al-umara. Tajuk tu lepas raya. Bab ma jaa fid dukhul 'ala al-umara, iaitu cerita masuk piduk jumpa al-umara, pemerintah. Bagus ke tak bagus? Kita ni piduk jadi orang yang duk pi balik ke pintu pemerintah. Bagus ke tak bagus? Kalau bagusnya macam mana, kalau tak bagusnya pasal apa? Cumanya ada beberapa hadis kalau kita nak baca. Yang pertama hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, ni tak ada dalam kitab. Kata dia, najaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minas subh. Faqultu ya Rasulullah amirni. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam innaha amanah wa khizyun wa nadamatun yaumal qiyamah illa man akhazaha bihaqqiha wa adda allazi alaihi fiha, atau kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Abu Dzar, malam tu aku duk menyendiri bersama dengan Nabi. Abu Dzar Al-Ghifari, tuan-tuan, ini sahabat hebat ni, sahabat hebat Nabi. Dia mati apa tak ada, nak beli kain kapan pun tak cukup duit. Kain yang ada kat dia, bila ditutup kepala jengui kelok kaki, bila ditutup kaki kepala nampak. Ni miskinnya Abu Dzar Al-Ghifari ni. Dia ni satu sahabat yang tak puas hati dengan semua orang. Umar Al-Khattab naik jadi khalifah, dia challenge Sayyidina Umar depan-depan. Dia kata Umar ni jadi khalifah yang kaya. Padahal Umar kaya tu pasal Umar memang kaya. Bukan Umar kaya bila dia jadi khalifah baru dia kaya, tak, dia memang kaya. Pun macam tu Abu Dzar tak puas hati, dia challenge Sayyidina Umar. Umar buang daerah dia ni. Cakap banyak sangat. Ni Abu Dzar ni, dia sendiri dia cakap dia buat betul, dia memang tak ada apa, mati pun kain kapan tak ada. Abu Dzar ni cerita, dia kata najaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laila ila subh. Dia kata satu hari aku duduk dengan Nabi je, orang lain tak ada. Aku dengan Nabi daripada malam sampai ke subuh pagi. Aku ada masa panjang duduk dengan Nabi. Faqultu ya Rasulullah amirni. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tak bolehkah tengok kok mana bagilah saya ni rasa jadi ketua. Tayin juga. Dia kata amirni. Amir ni makna ketua. Amir ni maksud ketuakan aku. Ya Rasulullah, tak bolehkah tengok ejah kok mana bagi exco ke apa kata tu. Lebih kurang macam tu.
teringin nak duduk sikit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, wahai Abu Zar, innaha amanah. Nabi kata, Abu Zar, jadi ketua ni amanah. Ni bukan benda seronok. Orang lantik kita bagi jadi menteri, orang lantik kita bagi jadi exco kerajaan negeri, orang lantik kita bagi jadi wakil rakyat. Ini bukan benda seronok. Nabi kata, innaha amanah. Ini amanah. Nabi kata, wa khizyun. Nabi kata, jadi ketua ni menyebabkan kita dihina. Tuan-tuan, kita jadi pembangkang seronok. Bila kita jadi kerajaan, susah. Pembangkang, bangkang aja. Bila jadi kerajaan, nak kena buat kerja. Bila buat kerja, tak boleh nak buat macam mana yang kita duk komplain dulu. Kayu belantan besar nanti mai atas belakang kita. Dulu cakap pandai. Dulu tu dia tarik 6 harakat. Dulu cakap pandai. Orang buat semua tak betul. Alah, awak tak buat. Tak sakit, tuan-tuan. Baru dia tangkap orang tu, baru dia sengai, baru dia dia kata susah. Dia kata baik tak usah menang, tak apa. Dia kata gitu. Ini benda yang dilalui oleh ramai orang. Dia nak cerita ke tak mau cerita, yang tu ya, tapi sakit orat satu badan ni. Bangkit pagi kena fikir dah, hari ni nak buat apa. Orang duk tunggu tengok ni apa kita buat ni, apa ni, setahun tak ada apa hari ni, 2 tahun tak ada apa hari ni, makan gaji buta. Orang pula buah kita. Sakit, tuan-tuan. Yang ni yang Nabi kata dekat Abu Zar. Bila Abu Zar kata, amir ni, bagi saya jadi ketua, nak rasa sikit macam mana. Nabi kata, wahai Abu Zar, innaha amanah. Itu amanah. Wa khizyun, dan boleh menyebabkan jadi hina kita ni. Orang punya duk hormat kita, orang punya duk respect kita, tiba-tiba kita pegang jawatan, kita tak boleh buat kerja, orang hina kita. Wa nadamatun yaumal qiyamah. Nabi kata satu yang paling leceh apa dia? Akhirat esok hang menyesal kerana jadi ketua. Nadamah maksudnya penyesalan. Yaumal qiyamah, hari kiamat esok menyesal. Silap, kalau aku tak terima tak apa je pada diri dulu tu. Illa man akhazaha bihaqqiha. Nabi kata melainkan orang tu mendapat jawatan itu kerana memang itu hak dia. Dia orang paling baik, dia orang yang paling boleh dipercayai, dia orang yang boleh buat kerja dan dia dapat jawatan itu. Okey, Nabi kata. Macam Mesir hari ini dapat presiden baru, Dr. Mursi. Dia doktor dalam engineering, dia orang bijak. Masa dia duduk, dia lah ikhwan muslimin, dia macam-macam strategi, dia apa. Now practical. Bukan senang, tuan-tuan, nak memerintah Mesir, sebuah negara yang 40 tahun telah dimufliskan oleh 2 presiden sebelum dia. Hosni Mubarak, kekayaan peribadi dia melebihi reserve kerajaan Mesir. Ni Dr. Mursi naik ni, dia nak buat apa ni dengan Mesir ni? Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bantu dia. Pasal apa? Pasal kedudukan Mesir yang sangat strategik. Tak habis lagi kita kau nampak macam ni. Dengan dia sempadan besar nak masuk ke Israel, negeri yang menjadi anak mah Amerika. Rejim sebelum dia menjadi sekutu kuat Amerika duk jaga ni sempadan nak masuk ke. Hari ni apa polisi yang dia nak buat dengan sempadan ni? Terusan Suez yang menjadi terusan duk buat keluar hasil rompakan kekayaan Timur Tengah. Minyak, gas, apa semua tu Amerika duk rompak daripada Timur Tengah, duk buat keluar ke terusan Suez. Apa dasar yang akan dipakai oleh Dr. Mursi apabila dia pegang jawatan Presiden Mesir ini? Cerita panjang, tuan-tuan. Kuliah subuh pun tak habis cerita ni. Tapi itu yang Nabi kata apa? Innaha amanah. Mau tak mau dah tergalah atas bau dia. Sakit demam apapun hang kena laksanakan amanah ini. Dia cuba. Orang bagi dia pakai baju kalis peluru, dia tak mau. Dia kata hasbunallah
wa ni'mal wakil. Cukup Allah jaga aku. Aku tak mau ni baju ni semua. Kalau orang tak suka aku, dia bunuh aku, kehendak Allah aku mati, aku mati. Dia duk main macam tu. Dia nak berjalan, askar baju celoring, nak pegang tangan kiri kanan, nak jaga dia. Dia kata tak payah. Dia nak dekat dengan rakyat dia. Ni baru 2-3 hari naik. Tak tahu lagi tuan-tuan ni, ke depan ni nak jadi macam mana, apa rencana, rancangan daripada pihak Amerika dan sebagainya. Kita cuma kena minta kepada Allah. Mudah-mudahan Presiden yang memerintah negara Islam yang kedua, yang hafaz Quran ini, dikekalkan pada kuasanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu lagi hadis baca. Geram ni pasal nak puasa dah. Hadis riwayat daripada Abi Umamah, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min rajul yali amra asharata fama fawqa dhalik illa ata Allah azza wa jal maghlulan yawm al-qiyamah yaduhu ila unuqih fakkahu birruhu aw baqahu ithmuh awwaluha malamah wa awsatuha nadamah wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Umamah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata tak ada satu orang yang memimpin 10 orang atau lebih. Ini nak cerita jadi ketua. Siapa? Pasal pilihan raya dekat. Cerita nak jadi ketua ni, cerita dia macam ni. Nabi kata satu orang yang masa hidup atas dunia, dia jaga 10 orang atau lebih. Tak kira apa kerja. Dia jadi pengurusi masjid, dia jaga anak karya ni, satu karya ni, itu semua nak kena jawab esok. Dia jadi wakil rakyat, satu dewan undangan negeri hak dia jaga, dia nak kena jawab depan Tuhan esok. Siapa dia ada makan, tak ada makan, ibu tunggal yang terbiak dan sebagainya, ada berapa orang dalam kawasan jaga, hang tahu ke tak tahu apa tindakan hang tolong ke tak ke apa, semua nak kena jawab. Nabi kata apa? Bukan kedua ramai, siapa yang jaga 10 orang fama fawqa zalik atau lebih illa atallaha azza wa jal maghlulan yaumal qiyamah yaduhu ila unuqih. Depa ni pi menghadap Allah di padang mahsyar esok dalam keadaan tangan duk atas batang tengkuk macam komunis surrender, angkat tangan buah atas kepala, angkat tangan buah atas tengkuk ni, maghlulan ala unuqih, ni duk macam ni pi menghadap Tuhan. Fakkahu birruhu au baqahu ismuh. Sama ada dalam keadaan lagu tu menghadap Tuhan, sama ada kalau dia jadi ketua dulu, dia banyak buat kebaikan itu melepaskan dia, ataupun masa dia jadi ketua dulu dia banyak buat dosa, maka dia binasa. Nabi kata awwaluha malamah. Nabi kata orang yang jadi pemimpin ni mula-mula kena celah. Dapat kuasa, orang start bantai lah. Oi, tak buat kerja ni, kawasan kampung kami tak mai lagi ni. Jadi wakil rakyat dah 2 tahun dah ni, tak nampak muka mai ni. Kena celah. Wa awsatuha nadamah. Tengah dia duk memikul jawatan itu, dalam diri dia sudah mai penyesalan. Orang mai abang nu, kampung tu duk marah hang tu, depa kata kalau hang pi bukan hang, tapak kaki hang pun depa nak cangkui bang. Oh, dia dengar nadamah, dia damai kalau macam ni baik aku tak jadi, aku tak apa. Dia damai lah. Nabi kata wa akhiruha khizyun yaumal qiyamah. Nabi kata banyak orang yang jadi pemimpin ini berakhir di hari kiamat esok dengan penghinaan di sisi Allah. Pasal apa? Jawatan hang mau, kerja hang tak buat, menyesal di akhirat esok. Tuan-tuan, ambil buat renungan benda ni. Kalau kawan kita ditakdirkan naik jadi ketua, tolong dia supaya dia tak jadi macam yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Saya ambil kesempatan di sini minta ampun maaf kalau ada salah silap dalam tempoh kuliah kita, dan saya mengucapkan selamat berpuasa dan selamat beribadah di bulan puasa. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa ladzi tawasul bil haqq.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.